Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qayyum bin Ismail. Yang dihormati Prof dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan mengulaskan tugasan B, ulasan buku yang bertajuk Curriculum Development in Language Teaching yang ditulis oleh Jack C. Richards. Baik, tajuk perbahasan pada hari ini iaitu tentang The Origin of Language Curriculum Development. Kita pergi slide seterusnya. Baik, daripada tajuk yang pertama tadi, saya dapat simpulkan ada 4 latar belakang, pilihan kosakata, pilihan tata bahasa, pendekatan awal dalam pembentukan silibus. Tapi pada hari ini saya akan menyimpulkan tentang latar belakang sahaja. Yang selebihnya boleh lihat di dalam penulisan saya. Seterusnya, baik, kita pergi pada perbahasan yang pertama iaitu tentang latar belakang perkembangan kurikulum dalam pengajaran bahasa. Sebelum kita pergi kepada sejarah, kita kena kenal apa yang dimaksudkan tentang kurikulum. Baik, menurut kamus Dewan Bahasa, kurikulum adalah skop ataupun isi kandungan ataupun sukatan pelajaran yang diajarkan kepada pelajar. Jadi penting untuk kita tahu apa yang dimaksudkan kurikulum. Baik, kita pergi kepada sejarah perkembangan kurikulum yang dinyatakan dalam penulisan Jack C. Richards, iaitu beliau menyatakan bahawa sejarah perkembangan kurikulum ni dalam pengajaran bahasa bermula daripada tanggapan ataupun andaian terhadap sesuatu rangka dalam satu rangka silibus. Baik, di mana bermaksud apabila kita menganggap bagaimana nak mulakan pengajaran ataupun nak mengajar kepada bahasa kepada orang yang baru nak belajar, di situlah bermulanya perkembangan kurikulum. Baik, di dalam perkembangan kurikulum terkandung di dalamnya rangka silibus. Apa yang maksudkan rangka silibus? Rangka silibus iaitu, menurut kamus Dewan Bahasa, rangka iaitu merancang. Silibus adalah sukatan pelajaran. Jadi, rangka silibus bermaksud perancangan sukatan pelajaran yang diajarkan kepada pelajar. Baik, menurut Jack, rangka silibus adalah spesifikasi isi kandungan satu pengajaran dan senarai apa yang akan diajarkan ataupun diuji kepada pelajar. Baik, di sini saya bawa contoh iaitu silibus kemahiran bercakap iaitu menutur. Terkandung di dalamnya adalah bagaimana cara pengucapan yang diajarkan ataupun yang dilatih dan dipraktikkan sepanjang pengajaran dan pembelajaran. Baik, kita pergi slide seterusnya. Baik, menurut Jack, perkembangan kurikulum ni dia lagi meluas, lagi menyeluruh. Maksudnya dia cover semua sekali berbanding dengan rangka silibus. Sebab apa? Yang pertama, ia merangkumi proses keperluan pembelajaran. Di mana kita boleh lihat bagaimana proses yang diperlukan learners ataupun mubtadi dalam mempelajari sesuatu bahasa. Yang kedua, menentukan objektif mengikut kesesuaian. Ini pun termasuk di bawah perkembangan kurikulum. Kita hendak menyusun objektif mengikut tahap atau kesesuaian. Kesesuaian ini maksudnya tahap. Tahap learners dalam mempelajari satu bahasa. Contoh objektif kemahiran mendengar. Tahap yang diperlukan tahap rendah. Apa yang kita nak bawa ataupun isi pelajaran yang sesuai pada ketika itu. Seterusnya, pengsuturan khusus ataupun program bahasa. Ini lebih pada bahagian pembangunan kurikulum dalam pengajaran bahasa, menyusun ataupun memikirkan sesuatu bahasa ataupun program bahasa itu dijalankan atau dilaksanakan mestilah sesuai dengan keperluan semasa. Dan kita boleh lihat iaitu kaedah dan bahan pengajaran serta penilaian yang terhasil daripada elemen di atas ini pun termasuk di bawah perkembangan kurikulum. Ini menyatakan bahawa kaedah iaitu bagaimana cara untuk mengenalikan, mengelola teknik pengajaran ataupun isi pelajaran ataupun alat bantu mengajar dalam mencapai objektif pembelajaran sesuatu bahasa itu dijalankan. Baik, pada tahun 1960, perkembangan kurikulum ni dalam pengajaran bahasa mula dikesan. Akan tetapi, Jack menyatakan bahawa kewujudan rangka silibus lebih awal lagi digunakan dan merupakan faktor utama dalam pengajaran bahasa. Baik, kita pergi slide seterusnya. Baik, di dalam penulisan Jack, berikut adalah kaedah-kaedah yang adalah yang wujud dalam perkembangan bahasa. Ia mula dikesan pada tahun 1800 sehinggalah pada masa kini. Di antaranya ada menggunakan kaedah terjemahan tata bahasa, kaedah terjemahan terus, kaedah pengukuhan, kaedah mendengar dan menyebut, kaedah pembelajaran sebenar, kaedah komunikatif. Kita pergi pada slide seterusnya.
Baik, sebagai contoh, pada tahun 1920 iaitu kaedah pengsusunan bahasa yang diasaskan oleh Harold Palmer, di mana beliau telah menyebutkan kaedah pengajaran bahasa ni ada 9 lah. Yang pertama, mesti ada pesanan awal, di mana pelajar didedahkan dengan pengenalan tata bahasa. Ini guru memegang peranan penting sama ada nak menggunakan strategi pusatkan bahan, strategi pusatkan guru, strategi berpusatkan pelajar. Okay, yang kedua, pengetahuan tabiat. Pelajar diperkenalkan dengan tabiat sebenar. Ini guru boleh buat simulation lah di dalam kelas. Bagaimana bahasa itu digunakan, dipraktikkan dalam situasi yang sebenar. Yang ketiga, ketepatan. Itu mengelak penggunaan bahasa yang tidak tepat. Jangan pula diajarkannya sobahuna itu digunakan pada waktu petang atau malam. Sobahuna itu digunakan dalam waktu pagi. Seterusnya, tahap. Yang kelima, berkadar, iaitu setiap aspek bahasa diberi penekanan sama ada kita nak memberi penekanan kepada kosakata ataupun memberi penekanan dari segi aspek tata bahasa. Yang keenam, pengukuhan dari sudut konkret ke abstrak ni, maksudnya daripada kata dasar kita boleh kembangkan perkataan tu. Yang ketujuh, minat. Guru sepatutnya memupuklah minat pelajar dalam belajar bahasa kedua ni. Yang ke-8, susunan pengajaran, iaitu mendengar sebelum bercakap ataupun keduanya sebelum menulis. Okey, dan yang terakhir, kepelbagaian kaedah pengajaran, iaitu sama ada kita menggunakan kaedah syarahan, kaedah kuis dan juga sebagainya. Okey, daripada kesimpulan bagaimana kita nak mengajar bahasa, penting untuk kita tahu bagaimana dan apa yang nak diajar kepada pelajar. Baik, bagi slide seterusnya. Baik, menurut Jack, timbul satu isu dalam pengajaran bahasa iaitu masa yang tidak mencukupi. Disebabkan apa? Kosakata dan juga tata bahasa ni terlalu luas dan terlalu banyak. Kesannya, kita dalam buat pilihan dalam pengajaran bahasa. Ini antara cadangan yang dicadangkan oleh Maki iaitu dengan memilih sebahagian saja kosakata ataupun sebahagian saja tata bahasa untuk diajarkan kepada pelajar. Iaitu apa? Daripada perkataan dua aspek ini dia menjadi asas kepada rangka silibus. Baik. Yang selebihnya boleh lihat dalam penulisan saya iaitu tentang bagaimana pemilihan kosakata dan pemilihan tata bahasa ini dijalankan dan juga pendekatan yang membawa kepada rangka silibus itu dibina. Sekian, terima kasih.